Alhamdulillah pada malam yang amat berbahagia ini, awal Muharram pada hari ini, kita berhimpun di pekarangan Masjid Rusila yang termasyhur ini. Dalam satu perhimpunan yang saya pikir antara yang terbesar yang dapat kita saksikan pada malam ini untuk merayakan dan memuliakan Majlis Pelancaran Hati Perikatan Nasional Peringkat Negeri Terengganu. Tentulah peristiwa ini adalah satu peristiwa yang amat penting dalam sejarah politik negara, khususnya politik negeri Terengganu. Karena kita menghimpunkan seluruh barisan pimpinan kita daripada peringkat pusat, negeri, kawasan dan bahagian dalam gabungan satu jamaah parti-parti yang menjadi ahli dalam Perikatan Nasional. Pertamanya Parti Islam Se-Malaysia, PAS. Tepuk kuat-kuat. Keduanya daripada Parti Bersatu, lagi kuat. Parti Gerakan. Dan ada dua parti daripada Sabah, kerana mereka ada di seberang lautan jauh nak datang, iaitu Parti STAR dan Parti SAPP. Ada 5 parti gabungan, iaitu atas dasar hasrat dan nawaitu kita yang satu, iaitu untuk mewujudkan satu kesatuan politik yang kokoh, jitu, yang boleh diyakini dan dipercayai oleh rakyat Malaysia. Sebagai satu tawaran baru, the New Deal, yang ni sukar nak ditolak, bukan jualan murah. The New Deal untuk menjamin masa depan negara Malaysia yang lebih baik, yang lebih aman, yang lebih sejahtera. Mungkin bagaimana yang termaktub dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaAllah. Jadi dia tercerna daripada suatu nawaitu yang baik. Niat kita tidak lain ialah bagaimana caranya himpunan jamaah yang kita telah bentuk ini sebenarnya dapat menyelamatkan negara kita ini. Nak selamat daripada apa? Ya, tidak ada peperangan. Tetapi karena dalam tempoh beberapa tahun yang lalu, negara kita berhadapan dengan berbagai-bagai krisis, pancaroba, ditokok tambah dengan pandemik COVID-19, satu hal musibah yang tak pernah kita duga berlaku dalam negara kita dan seantero dunia. Negara kita terkenal bukan kerana apa? Kerana ada peristiwa rompakan khazanah negara yang dianggap suatu kes rasuah yang terbesar di seluruh dunia. Malu kita. Malu tak? Siapa tak malu angkat tangan? Ini berlaku dalam negara kita. Besar manalah negara kita ini? Manusianya bilangan hampir 30 juta. Negara jiran kita yang sebelah sana, banyak juga saudara mara kita yang ada di sana. Indonesia hampir 280 juta. Pernah juga antara negara yang disebutkan banyaknya korupsi ialah di sana. Tak sebut nama. Tuan-tuan tahu siapa? Malaysia. Waktu satu ketika dulu kita berada di banyak tempat di seluruh negara. Antara lain kita pergi ke Makkahul Mukarramah. Sampai itu kita pergi Madinatul Munawwarah, jumpa orang-orang Arab di sana, dia tanya, ente min aina jita ente? Daripada mana kamu datang? Ana min Malaysia. Malaysia? Tunggu Abdul Rahman, negara yang baik, negara yang elok, negara yang cantik. Sekarang ni kalau orang tanya, kamu datang daripada mana? Malaysia.
nak cakap kuat-kuat. Malaysia, itu apa kes? Itu Perdana Menteri Najib Razak rompak khazanah negara. Apa kita nak kata? Saya ditendang keluar bukan kerana apa. Ini bukan nak cerita hal diri saya. Ialah kerana menyuarakan tentangan terhadap satu perkara kemungkaran yang dilakukan oleh pimpinan Barisan Nasional. Saya berada di situ juga dulu. Muka saya macam rupa dacing ada lagi. Tapi dah tak ada lah sebenarnya. Kerana kita Perikatan Nasional. Kerana kita melihat kemungkaran ini berlaku di hadapan mata kita dan tak boleh kita biarkan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa hiya adhaful iman. Disebutkan begitu. Kalau kamu melihat satu kemungkaran berlaku di hadapan mata kamu, kamu mesti gunakan kuasa kamu. Biyadihi, tangan kamu, yadun. Lughatul Arabiah, yadun ini. Saya belajar agak di sekolah bapa saya, Madrasah Sa'adiyah. Tapi sampai faslus salis ya. Saya nak belajar di sekolah kebangsaan. Disebutkan bahawa kalau berlaku hal sebegini, kita jangan rasa bahawa kalau kita bercakap dan bersesuara sesuatu sebegini, sedangkan dia telah membawa bencana dan kerosakan besar kepada negara, kita takut kok jawatan kita hilang. Fa illam yastati fa biqalbihi wa hiya adhaful iman. Kalau kita takut, tak boleh buat apa-apa, kita sebut dalam hati kita saja. Dan itu dikatakan iman kamu, iman yang lemah. Saya ceritakan itu bukan kenapa, kerana saya nak gambarkan antara lain. Bahawa situasi negara kita hari ini sedemikian rupa, disebabkan musibah, penyelewengan, salah guna kuasa, rompakan harta negara, rasuah yang berleluasa yang dilakukan oleh pimpinan Barisan Nasional masih dibicarakan di mahkamah. Belum selesai. Kalau dia kata dia tak bersalah, cepat-cepatlah bawa ke mahkamah dan mahkamah buat hukum dia tak bersalah. Tetapi hakikatnya ia telah membawa satu kesan besar kepada negara kita. Sebab itu perwujudan Perikatan Nasional antara lain ialah agenda besarnya untuk selamatkanlah negara kita ini. Sebab itu kita berada di sini atas suatu tujuan. Kos. Ada sebab musabab. Dan kita berada di sini suatu jamaah. Gabungan parti Islam yang terbesar dengan bersatu dan juga gerakan. Ialah untuk kita menuntut agar kita dikembalikan semula maruah kita yang sudah hampir hilang. Situasi negara kita yang sudah selama ini dirosakkan nak diperbaiki dan diperbetulkan. Lebih-lebih lagi waktu kita berhadapan dengan masalah pandemik COVID-19 yang sampai hari ini tak selesai lagi. Masih bolehlah pakai lagi mask. Saya pakai tadi, tapi bila nak ucap, kalau saya buka, suara saya tak merdu macam tuan-tuan dengar sekarang. Kenapa? Masalah pandemik. Yang waktu mana Tok Guru sebutkan tadi, Presiden PAS mencadangkan saya jadi Perdana Menteri. Bila Tun Mahathir meletakkan jawatan dan timbul krisis kepimpinan negara kita. Suatu yang tak pernah saya impikan. Tapi kalau disebutkan dalam Al-Quranul Karim, innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Tuhan kata kamu jadi Perdana Menteri ini, Muhyiddin. Karena saya tak tahu apa sebab, tapi Allah lebih mengetahui. Rupa-rupanya datang musibah.
Negara kita dilanda dengan satu wabak penyakit yang begitu berbahaya yang hari ini sudah mengorbankan jutaan manusia di seantero dunia. Puluhan ribu rakyat kita terkorban. Saya fikir orang Terengganu juga yang ada di sini sama ada mak, bapa, adik, kakak. Bahagian mereka sudah pun tidak berada di sini kerana terkorban oleh kerana wabak COVID-19. Jadi dalam situasi sebegitu, saya terpaksa bertindak cepat. Angkat sumpah 1 hari bulan Mac. 16 hari bulan Mac, Kabinet bersidang khas. Nak bincang bagaimana cara kita nak laksanakan untuk kita kawal. Supaya wabak COVID jangan merebak seluruh negara dan tak terkawal lagi. Dan kita buat keputusan bagaimana tuan-tuan tahu, kita kenakan perintah kawalan pergerakan PKP. Mana boleh fikir Malaysia ada PKP? Tapi bukan saja Malaysia, hampir semua negara dunia mengamalkan strategi yang sama untuk kawal PKP. Tutup sempadan negara kita supaya wabak luar takkan masuk menerusi pelancong, pelawat dan sebagainya. Tak, kita pun tak boleh keluar ke mana-mana, mereka tak boleh datang ke negara kita kerana merebaknya masalah COVID dalam negara kita. Waktu itu tidak ada lagi penawar. Tidak ada vaksin, tak ada ubat. Entah macam mana bila kena COVID masuk ke hospital dalam masa tempoh 10 hari, alhamdulillah sihat balik ke rumah. Belum ada ubat, belum ada penawar, jauh sekali daripada vaksin. Entah macam mana Kementerian Kesihatan menguruskan soal sebegini, terselamatlah nyawa sebahagian besar rakyat Malaysia. Tetapi itu tak selesai. Kita terpaksa uruskan selepas itu cari vaksin. Saya arahkan pada Menteri Kesihatan dengan Menteri Mosti, pada waktu itu ada 2 menteri yang jaga menguruskan soal COVID. Saya bagi arahan supaya bila mana ada bunyi adanya vaksin, beli. Beli. Ada satu badan antarabangsa yang namanya COVAX Facility menawarkan pada Malaysia 10% daripada jumlah penduduk Malaysia. Kita anggarkan kita ada 30 juta, 10%, 3 juta kali 2 suntikan, 6 juta. Menteri Kesihatan dan Menteri Mosti beritahu ada tawaran. Macam mana Tan Sri? Beli. Macam mana nak beli? Kita tak tahu harga. Barang ada, nak jual, harga tak diberitahu, macam seolah kamu nak ambil, tak nak tak apa. You either take it or leave it. Jadi arahan saya dipatuhi oleh menteri, kita bayar lebih 432 juta. Yang pertama untuk tujuan itu. Antara negara yang pertama dapat bekalan vaksin di seluruh dunia ialah Malaysia. Tapi tak cukup. Sebab tu saya beritahu sini ringkasnya, kita bagi satu arahan standard. Bila ada tawaran oleh mana-mana syarikat, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sputnik, macam-macam lagi namanya, saya kata beli. Dan akhirnya kita telah beli lebih daripada 110% daripada keperluan negara. Dan pada hari ini, waktu saat sini, hampir 100% warga Malaysia dewasa sudah dapat suntikan vaksin yang kita lakukan waktu kepimpinan kerajaan Perikatan Nasional yang dahulu itu. Alhamdulillah. Siapa di sini yang tak dapat vaksin angkat tangan? Tak ada. Kalau tak ada vaksin, kena tolong duduk kat luar sana. Tapi alhamdulillah sudah selesai. Itu satu masalah yang saya nak tunjukkan bahawa sikap kita sebagai pemimpin yang beramanah, bertanggungjawab bawah pimpinan Perikatan Nasional ialah nak menguruskan negara dalam situasi yang bagaimana sekalipun yang unprecedented, dalam keadaan yang pantas, yang sukar bagaimanapun. Kerana soal nyawa manusia kita tak boleh kita abaikan. Alhamdulillah. Hari ini dengan sebab inisiatif kita itu,
maka Malaysia sudah agak bolehlah keluar kembali hampir-hampir seperti sedia kala. Syukur Alhamdulillah. Masalah di bawah pimpinan Pentadbiran Barisan Nasional dulu tak selesai lagi. Kesannya sampai hari ini masih ada. Tiap-tiap tahun kerajaan pusat terpaksa membayar kadar faedah atas hutang yang dipinjam oleh bank kepada bank oleh 1MDB hampir lebih 2 bilion. Dia punya faedah saja. Pasal terpaksa bayar itu. Sampai lah ni belum selesai. Berapa jumlah yang hilang? Hampir 43 bilion ke 42 ataupun lebih daripada itu. Jadi sebab itu yang belum selesai. Tetapi kesan daripada apa yang kita hadapi pada hari ini, iaitu selepas isu kesihatan kita uruskan, ialah kepada ekonomi dan kehidupan rakyat pada keseluruhan. Satu hari kita buat PKP, negara rugi 2.6 bilion ringgit. Sebab itu, walaupun saya tidak ada duduk sebagai Perdana Menteri, saya menawarkan diri untuk mempengerusikan Majlis Pemulihan Negara. Pagi tadi, alhamdulillah jumpa dengan belia-belia di Terengganu untuk bincang dan mendengarkan pandangan dan cadangan mereka. Bagaimana khususnya anak-anak muda kita dapat bantu supaya mereka dapat kembali hidup dengan pekerjaan, dengan pendapatan dan lain-lain perkara yang mereka hadapi dalam situasi yang lebih baik. Jadi soal pokok sekarang ni nak pulih. Tapi dalam nak memulih keadaan, kita melihat apa yang berlaku di banyak negara pun masalah inflasi meningkat. Dalam kajian yang kita telah buat selama ini, kita dapati antara faktor yang merundung nasib rakyat Malaysia sebahagiannya ialah kerana peningkatan kos sara hidup, kadar inflasi yang melambung, harga barang yang meningkat. Yang dengan sebab itu membebankan rakyat. Pendapatan yang biasa tak seperti mana yang kita dapat dahulu. Kerana kos sudah meningkat. Kalau pergi ke pasar raya, tolak troli masuk ke mana, Maidin store ke mana. Biasa kalau belanja mungkin RM200, hampir nak penuh dalam troli. Sekarang ni hampir separuh ataupun suku saja penuh dalam troli kerana barang sudah naik. Inflasi negara 3%, tapi inflasi bahan makanan hampir lebih 5%. Sebab itu kita terasa. Jadi yang kita hadapi sekarang ni banyak masalah-masalah. Masalah pengangguran, kita tak dapat, belum selesai lagi. Masalah nak memberikan peluang pendidikan yang lebih baik. Tadi ada Menteri Pendidikan di sini. Dalam tempoh 2 tahun, sebahagian besar anak-anak kita yang patut masuk ke sekolah awal tak pergi ke tadika. Tadika tutup. Bila mereka masuk ke sekolah bawah ini, sebahagian besar mereka tak boleh mengenali alif, ba, ta ataupun ABC kerana tak ada peluang untuk belajar di tadika ataupun di taska dan sebagainya. Ada disebutkan ini sebagai lost generation kerana mereka sudah tertinggal dalam aliran pendidikan yang telah pun terkesan disebabkan oleh masalah COVID. Sebab itu, saya kembali pada apa yang telah pun saya sebutkan awal, keberadaan kita dalam senario politik baru atas nama Perikatan Nasional ini ialah bagaimana kita nak menguruskan negara dalam keadaan yang lebih baik, yang lebih telus, yang jauh daripada amalan-amalan rasuah, tidak ada salah guna kuasa dan sebagainya. Yang ini adalah sesuatu yang agak penting bagi kita meyakinkan pada rakyat bahawa sekarang ini sudah ada pilihan yang lebih baik. Pilihannya tidak lain dan tidak bukan ialah Perikatan Nasional kita yang kita nak lancarkan di Terengganu pada hari ini. Kerana ada 2 perkara pokok yang saya nak sebutkan. Yang pertama, sikap keprihatinan kita. Bila sebut prihatin, dah macam orang kata sinonim dengan Perikatan Nasional. Bukan waktu saya memimpin negara sebagai Perdana Menteri, kita lancarkan berbagai-bagai program prihatin, bakul prihatin, bantuan prihatin dan macam-macam yang prihatin yang telah pun memberikan banyak manfaat. Hampir 20 juta
rakyat Malaysia mendapat manfaat daripada bantuan sebanyak 530 bilion ringgit. Tak tepuk tak apalah. Penat dah nak tepuk. 530 bilion, satu jumlah lebih setengah triliun ni tak pernah berlaku dalam negara kita sebelum daripada ini. Tapi waktu saya memimpin negara, saya beritahu dengan Menteri Keuangan, cari sumber mana sekalipun, cari asalkan jangan curi haram. Cari dana yang sah, yang syariah compliant dan sebagainya untuk membantu rakyat yang miskin. Rakyat yang terkesan, rakyat yang tidak ada kerja, rakyat yang tidak ada makanan yang cukup, mesti kita bantu. Lebih lagi waktu PKP, mereka tak boleh berniaga. Mereka tak boleh ke mana-mana. Kerajaan bertanggungjawab untuk membantu mereka. Kalau kita lihat dan baca dalam surah Quraisy, ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-saif falyabudu rabb zal baini atmahum min ju' wa amanahum min khauf. At'amahum min ju', beri makan pada mereka untuk elakkan kelaparan, wa amanahum min khauf, mengamankan mereka daripada ketakutan, dan kita dapat merasa hidup kita lebih selamat. Itu antara falsafah yang kita pegang untuk kita mendukung tugas dan amanah. Kalau rakyat memilih kita dalam pilihan raya umum yang ke-15, janji kita ialah kita tunaikan. Bagaimana yang telah pun termaktub dalam Al-Quran, kita nak menentukan supaya mereka yang ada dalam negara kita terpelihara dengan makanan yang agak cukup dan nyawa mereka yang agak selamat. Negara yang dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mudah-mudahan daripada apa yang disebut itu akanlah diiktiraf Malaysia adalah negaranya. Sekarang ini orang bertanya saya selalu tentang soal bila pilihan raya. Siapa boleh jawab? Angkat tangan. Bila pilihan raya? Datuk Rafiq boleh tahu agaknya. Orang Melaka. Tak tahu. Saya pun tak tahu. Tapi katanya tak lama. Kalau ambil kiraan tempoh masa 5 tahun, hanya lebih kurang setahun saja lagi. Ini dah masuk Ogos ya. Jadi kalau biasanya setahun ialah hujung bulan Julai tahun depan genap. Kalau tak silap saya lah. Ke Parlimen bersidang yang pertama. Hampir setahun saja daripada sekarang. Tempoh masa setahun bukan lama. Pejam celik, habis, selesai, khalas. Sampai ke pilihan raya. Kalau kita menyebutkan awal tadi kewujudan kita, inilah kerana adanya matlamat kita menyelamatkan negara, bermakna bebanan tugas kita sebagai pimpinan dan pendukung Perikatan Nasional bagi PAS, Bersatu, Gerakan dan lain lagi adalah amat besar. Bagaimana nak menentukan bukan saja tentera parti yang sudah biasa kita tahu boleh menguruskan soal-soal pilihan raya. Nak diperkukuhkan, itu penting. Nak menentukan supaya rakyat yang ada di bawah itu faham tentang apakah perjuangan kita. Dan untuk Terengganu, selepas saya lancarkan sebentar lagi, inilah pertama kali bendera Perikatan Nasional berkibar di bumi bertuah Darul Aman Terengganu pada hari ini. Atas nawa itu, dengan roh sah dan izin dan restu daripada Yang Berhormat Tan Sri Tok Guru Hadi. Saya ingat pergi ziarah beliau selepas dia pulih sakit, pergi ke rumah bertuah. Satu permohonan saya last. Tok Guru tanya apa? Dia kata, Tok Guru satu je minta. Boleh tak? Supaya hubungan PAS dengan Bersatu abadi. Tok Guru ingat lagi, dia jawab, boleh, tak ada masalah. Itu satu gabungan Parti Melayu Islam. Disebutkan tadi memang kami menyokong usaha yang telah dipelopori oleh Tok Guru sendiri supaya membentuk Muafakat Nasional. Bila saya sudah berada dalam kerajaan, pimpin negara,
Pimpinan tertinggi daripada PAS dan juga UMNO datang ke rumah saya. Antara lain mencadangkan supaya bersatu menyertai muafakat nasional. Kita tak ambil masa lama. Atas dasar ini nawaitu. Nak melihat supaya adanya ukhuwah yang lebih kukuh dan jati. Kerjasama. Khususnya parti-parti Melayu Islam dan Buktra yang ada ini sebagai satu gabungan. Dalam satu saf dan platform yang sama. Kita jawab. Datuk Guru Sain Surat bersama-sama dengan Datuk Zahid Hamidi, Presiden UMNO menawar kepada bersatu untuk menyertai. Kita buat keputusan di peringkat Majlis Tinggi menerimanya. Jawapan saya dihantar pada pihak Ibu Pejabat Barisan Nasional dan PAS yang mengatakan kita bersedia untuk menyertai muafakat nasional. Tapi malang, sampai hari ini kami tak dijemput mana-mana pun. Baguslah PAS nak bersama dengan UMNO. Kami juga nak bersama-sama dengan semua parti supaya gabungan ini, kalau kita berhadapan dengan pilihan raya ke hadapan ini, saya pasti bahawa gabungan 3 parti ini kalau benar-benarlah boleh terjalin, menang dengan hebat dan cemerlang. Mungkin lebih 2/3. Formulanya gitu. Tapi malangnya selepas beberapa tempoh masa, saya fikir dah hampir lebih setahun atau lebih, sampai hari ini UMNO menolak kami. Perhimpunan Agung UMNO, PAU, buat keputusan bahawa tak terima bersatu. Yalah, okeylah. Tak terima, tak apa lah. Kita ada PAS. Abah kita ada kat sini. Saya abah. Ini abah saya. Ada kat sini. Kita sama-sama dengan nawaitu yang sama, kita rasa kita boleh berusaha. Gabungkan ikatan persaudaraan kita sekuat-kuat yang mungkin, bekerja keras, memikul amanah dan tanggungjawab. Saya fikir bila kita hadapi rakyat dan pilihan raya, mereka yakin dan percaya kepada kita, maka insya-Allah dengan izin Allah kita boleh mencapai kemenangan yang besar. Terengganu ni macam orang kata dah foregone conclusion. Dalam bahasa Inggeris ni dah tahu dah. Menang besar dah. Tak tepuk tangan pula. Ini bukan takabur. Realitinya, kerana di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat ada sini. Tadi kami duduk dalam mesyuarat. Kita bincang tentang soal manifesto kehadapan. Dia maklum pada saya bahawa di Terengganu ini, semua yang telah pun ditawarkan dalam manifesto kerajaan dalam pilihan raya dulu sudah pun dilaksanakan. Pasal ada orang tak percaya hari ini. Manifesto ni mana boleh pakai. Pasal apa? Ada parti PS waktu dulu, Tun Mahathir jadi pengusinya. Beritahu Allah, ini bukan Quran. Ini manifesto. Tak buat pun tak apa. Mana boleh gitu? Ini kerajaan Terengganu. Yang memang adalah kerajaan Islam yang tulen, yang telah menunjukkan keupayaan mentadbirkan negeri dengan baik. Saya tak tahu berapa wang simpanan dana dalam tabung Menteri Besar. Bukan Menteri Besar lah. Kerajaan negeri Terengganu. Tak tahu berapa bilion. Senyum itu banyak duit. Patut orang Terengganu tak ada yang miskin. Kok minyak banyak. Naik harga minyak, dia untung banyak. Kerajaan pusat naik, dia kena bagi subsidi lebih. Kerajaan Terengganu bersih dia dapat. Betul tak? Betul. Saya tak cakap bohong. Jadi sebab itu kalau dah keadaan yang sebegini, apalagi dengan kerjasama dan juga sokongan walaupun tak sebersamana daripada Parti Bersatu dan Gerakan, saya fikir mungkin kita boleh menang 100% kursi di peringkat Dewan Negeri ataupun di peringkat Parlimen di Terengganu ini. Allahu Akbar. Itu cakap. Pilihan raya belum lagi. Jadi sebab itu kalau itu menjadi sasaran kita, kita ada satu beban tugas besar nak menguruskan pilihan raya. Bukan saja kita mahu negeri Terengganu menang, Kelantan menang, Kedah menang, yang sudah menang kekal menang. Tetapi yang juga penting untuk menyelamatkan negara bukan untuk negeri Terengganu, Kedah dan Kelantan sahaja. Nak menyelamatkan negara, nak menyelamatkan seluruh Malaysia.
Dan untuk itu kita mahu supaya kita dapat berkuasa membentuk kerajaan persekutuan. Federal government. Kalau Kelantan, Terengganu, ahli parlimen menang saja tak cukup. Tadi dah sebutkan tak cukup. Kalau bersatu saja nak bertanding pun tak cukup. Gerakan belum ada kursi memanglah tak cukup. Gabungan 3 parti, apalagi kalau selepas ini kerjasama yang hebat, dapat kita materikan, kita bertanding mungkin hampir semua ataupun sebahagian kursi-kursi yang kita telah agihkan sesama kita. Hak ini PAH punya, hak ini Bersatu punya, hak ini Gerakan punya, hak ini SAPP punya, hak ini STAR punya. Bereskan seberapa cepatnya mungkin, saya sudah mula dapat memberikan tumpuan pada setiap kursi-kursi yang kita tandingi. Mesyuarat Perikatan Nasional yang baru lalu, di mana yang berhormat Tan Sri Guru hadir bersama dengan saya, kita dah buat keputusan. Lepas ni kita tak nak lengah-lengah, nak duduk ronding, selesaikan pembahagian kursi seluruh negara, parlimen dan juga negeri-negeri yang akan kita hadapi dalam pilihan raya ke hadapan. Tak susah. Lebih kurang halal. Maknanya bertolak ansur, dan itu kalau dapat selesai jentera hati kita di peringkat bawah, tahu ini PAS punya. PAS punya tak apa, bantu. Bersatu mesti bantu supaya PAS menang. PAS menang, Bersatu menang. Kawasan kursi bersatu, PAS bantu. PAS Bersatu menang, PAS menang, dan lain-lain lagi. Sebab kita sudah ada dalam satu jamaah Perikatan Nasional. Itulah yang saya rasa agak penting untuk tempoh ke hadapan. Dan saya harap dengan adanya himpunan besar pada malam ini, kita dapat membuktikan kesungguhan kita untuk sama-sama bersatu dalam satu saf untuk menjamin kemenangan kita dalam pilihan raya yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada semua yang hadir. Terima kasih pada barisan kepimpinan Perikatan Nasional Negeri yang telah bekerja keras. Saya lihat pada malam ini satu petanda yang cukup baik. Kehadiran yang sebesar ini membuktikan insya-Allah kita boleh percaya. Maka dengan itu, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi amat mengasihani, Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan segala cita-citanya melancarkan Perikatan Nasional Peringkat Negeri Terengganu pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.